Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak semua, kita sambung pelajaran kita iaitu 5 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam surah Al-Imran tadi yang kita baca ayat 159, dan kita sebagai orang Islam dituntut untuk mencontohi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Okey. Sifat yang pertama adalah lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lemah lembut. Okey, lemah lembut dalam pertuturannya, gitu. Sebagai contoh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan tutur kata yang baik dan intonasi yang suara yang sesuai walaupun berada di pasar. Di pasar kita tahu kan suaranya, kalau di pasar kasar suara kita kan. Ramai orang kena menjerit. Kena suara yang keras. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencuba yang sebaiknya supaya intonasi suara lemah lembut. Okey. Faham anak-anak? Apatah lagi kalau kita di rumah bersama dengan ibu bapa. Okay, bila bersama dengan ibu bapa, intonasi suara kita mesti dah semakin lemah lembut. Jangan sesekali berkasar dengan ibu bapa. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membalas kejahatan manusia dengan kebaikan. Okay. Membalas kejahatan manusia dengan kebaikan. Sebagai contohnya anak-anak, okay, semasa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif. Semua anak-anak tahu bahawasanya Rasulullah pernah pergi berdakwah ke Taif, yang mana orang Taif menerima Rasulullah dengan penerimaan yang kasar. Dibalingnya batu, dibalingnya tai, dibalingnya najis, dibalingnya sayur, bermacam-macam lah. Dipendekkan ceritanya, orang Taif menolak dakwah Rasulullah. Okay. Sehingga kan dikata malaikat Jibril menawarkan diri untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menghukum orang Taif ketika itu. Lalu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "macam mana? Kalau perlu saya pindah, kalau perlu saya hempap mereka dengan gunung ini, saya akan buat." Apa kata Rasulullah? "Tidak mengapa," kata Rasulullah. "Sesungguhnya mereka tidak tahu." Dia gitu. Okey, Rasulullah dia baik. Okey. Seterusnya anak-anak, Rasulullah juga seorang yang pemaaf. Okey, baginda sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ini Rasulullah. Okey, tak suka ambil hati. Pemaaf orangnya. Okey, contohnya baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkan perbuatan penduduk Mekah yang pernah mencaci dan menghina baginda. Baginda tak ambil hati, dia maafkan. Okey, seterusnya memohon keampunan untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan keampunan untuk umatnya kepada Allah Subhanahu taala. Kita. Okey, walaupun kita belum hidup lagi masa itu, Rasulullah sentiasa berdoa untuk kita semua. Okey, semoga kita diampunkan dosa-dosanya. Okey, sebagai contoh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cedera dalam perang Uhud, namun masih mendoakan keampunan untuk umat-umatnya. Okey. Hadis, Rabbi firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Al-Bukhari. Terjemahan, ya Allah, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini doa Rasulullah ni. Okey. Seterusnya, Rasulullah juga suka bermesyuarat untuk membuat keputusan sesuatu perkara yang berkaitan dengan perihal dunia dan perihal perang. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa bermesyuarat agar keputusan yang terbaik dapat diperolehi. Faham? Agar keputusan yang terbaik dapat diperolehi. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit untuk semasa perang Khandak. Perang Khandak ni adalah perang parit yang berlaku di Madinah. Yang mana ketika itu orang Madinah dikepung oleh puluhan ribu orang
Quraisy dan dengan kumpulan-kumpulan yang gabungan dengan orang Quraisy Mekah. Okey, mereka mengepung Madinah, dan sebelum itu Rasulullah menerima cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit yang besar di sekeliling Madinah. Kesannya tentera musuh tidak dapat masuk dalam Madinah. Itu kesan daripada cadangan tersebut. Okey. Di sini maksudnya Rasulullah tidak buat keputusan sesuka hati. Dia bertanya kepada para sahabat sama ada idea. Walaupun kita tahu idea-idea itu datang daripada Allah. Okey, kita tahu, kita akui benda tu. Namun dalam perihal cerita ini dibuktikan bahawa Rasulullah SAW bukan orang yang kuku besi. Okey, nak ikut dia je, tidak. Rasulullah suka bermesyuarat. Okey. Dan yang terakhir sekali, Rasulullah suka bila bermesyuarat dia akan berazam dan bertawakal. Okey, Rasulullah SAW juga sentiasa berazam dan bertawakal ketika melaksanakan sesuatu pekerjaan. Bila buat satu pekerjaan, Rasulullah akan berazam akan melaksanakan dengan yang baik dan akhirnya bertawakal kepada Allah. Berazam dan berusaha dengan yang terbaik. Sebagai contohnya, Rasulullah SAW bertegas untuk menuju ke medan Uhud setelah bermesyuarat dengan para sahabat. Okey. Hadis dari hadis sahih. Okey. Al-an innahu laisa lin-nabiyyin iza labisa al-amatahu an yada'aha hatta yuqatila. Terjemahannya, sekarang sesungguhnya tidak mungkin bagi seorang nabi apabila memakai baju perangnya membukanya kembali sehingga diperang. Yes. Maksudnya di sini Rasulullah pernah nak pergi perang. Ada cerita dia anak-anak Ada cerita dia, tak silap saya, cerita dia Rasulullah bermesyuarat dan keputusan mesyuaratnya adalah berperang. Dan bila berperang, tiba-tiba ada kalangan orang muda tak silap yang melihat tak patut perang. Melihat Nabi yang macam Allah alam. Saya lupa, nanti saya beritahu balik insya-Allah. Okey, di sini kita nak beritahunya bila kita dah ada keputusan, okey, kita teruslah bertawakal kepada Allah. Peranglah. Bila nak perang, tak boleh tarik balik. Pergilah perang. Insya-Allah Allah akan bersama kita. Itu maksud dia di sini. Okey. Baik anak-anak semua, apa pengajaran daripada ayat yang kita belajar tadi anak-anak? Pengajarannya ialah sebagai umat Islam kita hendaklah bersifat lemah lembut agar dapat menarik orang lain mendekati Islam. Seterusnya juga anak-anak, kita juga sebagai Islam, orang Islam hendaklah memupuk sifat pemaaf kerana sifat ini dapat mengelakkan perpecahan. Dan seterusnya anak-anak, kita juga mesti memohon keampunan untuk orang lain sebagaimana mereka mahu didoakan sedemikian. InsyaAllah bila kita doakan yang terbaik untuk orang lain, Allah akan bagi kita yang terbaik juga. Okay. Dan seterusnya anak-anak, kita mesti mengamalkan mesyuarat dalam organisasi supaya keputusan yang terbaik dapat kita capai. Okay. Dan seterusnya, kita mesti berazam untuk melaksanakan segala keputusan mesyuarat yang telah disepakati. Okay. Bila dah ada keputusan, kita kena buat. Jangan sesuka hati nak ubah. Okay. Bila dah ada keputusan, buat keputusan mesyuarat itu, jangan ubah sesuka hati. Ingat anak-anak, ini bahaya. Bila kamu ubah sesuka hati, ini akan membuatkan orang bawahan ataupun kawan-kawan kita jadi tak suka pada kita. Okey, dan seterusnya, dan menyebabkan kesan akhirnya ialah tiada perpaduan. Itu kesan dia kalau tak buat ikut keputusan mesyuarat. Okey, dan akhir sekali anak-anak, kita mesti bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya kepada Allah lah diserahkan hasil daripada segala usaha yang telah dilakukan. InsyaAllah Allah akan bagi yang terbaik setelah kita berusaha. Okey anak-anak, itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini.
Okey, selesai. Semoga Allah terus memberikan keselamatan kepada kita semua dan semoga anak-anak semua terus berusaha menimba ilmu walau dalam apa cara sekalipun serta mencontohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua dapat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Okey. InsyaAllah anak-anak, jangan jadikan pelakon-pelakon main bola sebagai suri tauladan. Kita kena jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, role model kita. InsyaAllah. Okay, anak-anak, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tutup kelas kita dengan tasbih khifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.